Antara paparan menarik hari ini, bertaubatlah dakwa Razif lakukan qazaf. Malu apa Ketua Pembangkangku? Ahmad Zaid kembali kemudi KDN, Saifuddin ke KPDN. Bukan ini negara yang kita idamkan. Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Muhammad Khairuddin Ahmad Razali menasihatkan Naib Presiden Bersatu Razif Jidin supaya bertaubat kerana didakwa telah menyebut beberapa perkataan jelek terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Khairuddin juga bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS berkata, tuduhan Razif itu termasuk dalam kesalahan jenayah qazaf. Jelasnya qazaf juga termasuk dalam kategori jenayah hudud serta antara dosa besar dalam Islam. Katanya ia menjadi satu kesalahan jenayah syariah dalam Akta dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di negeri-negeri dalam Malaysia. Bagaimana perkara itu dibiarkan berlaku dalam Parlimen tanpa sebarang teguran, sedangkan dalam Parlimen terdapat ustaz-ustaz yang mendalami pengajian Islam dan memperjuangkan pula pelaksanaan hudud dalam negara. Jenayah qazaf merujuk tuduhan zina atau liwat ke atas seseorang jika tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki atau pengakuan ikrar orang yang dituduh. Razif mengeluarkan perkataan yang dikatakan tuduhan qazaf itu ketika bertekam lidah dengan Anwar semasa Menteri Kewangan itu menggulung perbahasan usul kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat pada Selasa. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa Exco dari 4 negeri di Tadbir Perikatan Nasional dihalang untuk sertai program anjuran Kerajaan Persekutuan. Sanusi berkata larangan itu termasuk bagi Exco sukan di negeri pembangkang yang tidak akan mempengurusikan Hari Sukan Negara peringkat negeri seperti sebelum ini. Sebaliknya, kata beliau, pelaksanaan program itu akan diserahkan kepada Pejabat Unit Pelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program berkenaan di negeri pembangkang. Katanya, tapi mereka nak makan DO di peringkat daerah, Exco sukan mereka tak mau pakai, DO mereka nak, nampak tak? Saya rasa tidak sihat politik macam itu. Awak mereka pecat Kedah dari Malaysia dah ke? Kalau rasa kita Kedah part of Malaysia, tak patut buat macam itu. Politik itu tahun 70-an, 80-an bolehlah. Politik 2023 orang tak boleh buat macam tu. Beritahu mereka tak payah main politik macam tu. Menurut Sanusi, bidang sukan dan pendidikan tidak sepatutnya menjadi mangsa politik yang tidak matang. Katanya, saya ada bertanya kepada pihak berkaitan namun tiada arahan bertulis dikeluarkan melainkan secara lisan. Sebelum ini, media melaporkan Haim Hilman kesal apabila mendakwa institusi pengajian tinggi awam di negeri itu tidak dibenarkan menghadiri program yang dianjurkan kerajaan negeri. Beliau menuntut Kementerian Pengajian Tinggi memberikan penjelasan berhubung isu itu. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Muhammad Yusof Abdan menafikan KPT mengeluarkan sebarang arahan melarang mana-mana FPTA terlibat dengan sebarang program dianjurkan kerajaan negeri pembangkang. Perikatan Nasional dijangka bungkus dalam pilihan raya umum ke-16 sekiranya kerjasama Pakatan Harapan Barisan Nasional dapat dikekalkan. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, gabungan dua parti politik iaitu PHBN akan menentukan kekalahan PN pada PRU 16. Katanya insya-Allah kiranya kerjasama kerajaan PHBN dapat dikekalkan, maka PN akan kalah. Mereka sedar dalam PRU 16 nanti, sekiranya PHBN benar-benar dapat mengukuhkan kerjasama antara sesama ahli dan memahami hikmah gabungan, maka kedua-dua parti ini akan menentukan PN bungkus pada PRU 16 nanti. Menurut mantan pembuat dasar itu lagi, PN hanya kecoh sana-sini, namun tiada apa yang boleh dicadang atau ditawarkan. Katanya kemenangan yang PN capai dalam PRU 15 ini akan dapat kita reverse kerana mesej daripada mereka nampak macam tidak ada benda. Kecoh sini, kecoh sana, tapi tak ada apa yang mereka boleh cadang dan tawarkan. Maka mereka adakan perhimpunan pada 16 September lalu untuk menaikkan semangat ahli dan juga regulasi parti, malangnya himpunan itu gagal. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia digesa untuk menyiasat dakwaan rasuah melibatkan ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Dr. Razif Jidin yang pernah menjawat jawatan Menteri Kanan Pendidikan di dalam pentadbiran terdahulu. Gesaan itu dilakukan UMNO Wilayah Persekutuan susulan ada dakwaan bahawa ahli Parlimen Putrajaya itu terlibat dalam pemberian kontrak penyelenggaraan sekolah pencetakan buku Jikau. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar Gulam Mustaqim mendedahkan beliau menerima 2 mesej tular di aplikasi WhatsApp 2 hari lalu mengaitkan Razif dengan beberapa individu dalam pemberian kontrak berkenaan. Katanya mesej yang kita terima ini melibatkan 2 isu yang besar di mana mesej ini perlu disiasat tentang isi kandungan dan juga kebenarannya. Mesej yang kita terima ini sebenarnya mempunyai mesej yang melibatkan kepentingan awam, dana dan juga wang negara. Mesej yang dihantar kepada kita itu berbentuk terlalu am, jadi kita nak minta SPRM untuk siasat lebih dalam dan teliti tentang isi kandungannya. Berdasarkan kertas yang diperolehi, nama Razif dikaitkan dengan pemberian kontrak kepada seorang kontraktor utama dikenali sebagai Datuk Chia
yang didakwa membolut semua projek selenggara sekolah. Modus operandinya dengan pergi ke sekolah berstatus pusat tanggungjawab dan menawarkan peruntukan ke sekolah secara terus daripada Kementerian Pendidikan tanpa melalui Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah. Kenyataan itu mendedahkan bahawa satu lagi mesej turun di WhatsApp dikatakan mengaitkan Razzi dengan pemberian konteks secara terus bagi pencetakan buku GKAF untuk prasekolah kepada individu bergelar tengku. Razzi menjadi Menteri Kanan Pendidikan pada Mac 2020 dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kasih kasihan dengan gelagat Ahli Parlimen Perikatan Nasional di Dewan Rakyat beberapa hari lalu yang terjerit-jerit meminta peruntukan daripada kerajaan. Katanya mereka seharusnya mempersoalkan mengenai peruntukan mereka kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang didakwa menolak sebarang rundingan berkaitan hal itu. Katanya kesian tengok gelagat Ahli Parlimen MP merengek dan terjerit-jerit minta PMS bagi peruntukan khas kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Terdedah pekung di dada kerana duit peruntukan mahu digunakan untuk melawat orang mati dan menghadiri majlis perkahwinan. Anwar pada sesi ucapan penggulungan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 mengingatkan pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong untuk mendapatkan peruntukan daripada kerajaan. Namun katanya mereka perlu berunding dengan kerajaan sebagaimana dilakukan ketika kerajaan di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekiranya mahukan dana seperti dibangkitkan. Katanya PMS Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju bagi peruntukan setelah berunding dengan Hamzah selaku Ketua Pembangkang. Tetapi Hamzah menolak untuk berunding. Anwar sebelum ini juga memaklumkan bahawa Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof turut ditugaskan untuk berunding dengan Wakil Pembangkang berhubung isu pengagihan peruntukan berkenaan. Selain itu, 3 ahli Parlimen PN juga dilantik untuk mengadakan rundingan mengenai jumlah peruntukan yang bakal diterima Wakil Rakyat Pembangkang. Mengulas lanjut Puan bagaimanapun berkata dana berkenaan tidak seharusnya diberikan terus atau dimasukkan ke akaun pusat khidmat Ahli Parlimen Pembangkang. Katanya takut ada yang guna, saya undi PAS. Ahli Parlimen PN patut tanya Hamzah kenapa tolak perundingan. Yang penting dapat peruntukan. Malu apa Ketua Pembangkangku? Setelah 2 bulan pemergian bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, teka-teki mengenai siapa bakal calon pengganti beliau masih belum terjawab. Melewati tempoh pilihan raya negeri di 6 negeri serta 2 pilihan raya kecil di Parlimen Pula dan Dewan Undangan Negeri Simpan Ceram di Johor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum memberikan bayangan jelas bila kekosongan jawatan ditinggalkan Salahuddin itu bakal terisi. Yang ada hanyalah respon Anwar kepada wartawan dengan menyatakan pihaknya masih terbuka menerima cadangan nama calon bersesuaian untuk dipertimbangkan menjadi Menteri KPDN baru dalam masa terdekat. PAS menganggap apa yang berlaku pada kes Mahkamah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menunjukkan Malaysia ketika ini bukanlah negara yang kita idamkan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata dalam tempoh 9 bulan sejak berakhirnya PRU lalu, pelbagai langkah diambil parti kerajaan yang dianggapnya menyucikan PH dan UMNO. Apa yang berlaku itu, dakwa Idris merupakan kejayaan terbesar dalam kerjasama politik parti-parti terbabit ketika kes Ahmad Zahid sudah dibuktikan wujud prima facie. Rakyat perlu tahu bahawa keputusan menarik balik pendakwaan ke atas Ahmad Zahid ini adalah keputusan pihak pendakwa raya, bukan keputusan mahkamah. Apabila pendakwa raya gugurkan pendakwaan, maka mahkamah tiada pilihan selain melepaskan. Pada 3 September lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Kuala Laura Sequeira paksa berbuat demikian apabila Jabatan Peguam Negara mengambil keputusan untuk menghentikan prosiding dengan memberikan 11 alasan. Peguam bela Ahmad Zahid Hisham Tehpok Tek pula memberitahu pihaknya akan memfailkan rayuan bagi mendapatkan pembebasan penuh ke atas timbalan Perdana Menteri berkenaan. Media sudah menghubungi pasukan pembelaan Ahmad Zahid beberapa kali bagi mendapatkan kepastian sama ada rayuan sudah difailkan atau sebaliknya. Bagaimanapun setakat ini belum ada sebarang respon diberikan. Pihak Ahmad Zahid mempunyai masa selama 14 hari dari tarikh keputusan dibuat hakim untuk mengemukakan rayuan. Sesuatu kes berstatus DNAA membolehkan tertuduh didakwa semula jika AGC berpendapat ia wajar dilakukan atau terdapat sebarang bukti baru. Untuk rekod, semasa keputusan menghentikan prosiding itu dibuat AGC diketuai Idris Harun, seorang bekas hakim Mahkamah Persekutuan yang dilantik sebagai Peguam Negara pada Mac 2020 oleh kerajaan yang diketuai Muhyiddin Yassin. Ketika itu PAS adalah sebahagian daripada kerajaan PN. Idris berkata kejayaan kerajaan ketika ini ialah gagal menyelesaikan pelbagai masalah termasuk ekonomi dan sara hidup rakyat ekoran tiadanya perancangan rapi. Pada masa sama, dakwa ahli Parlimen Bagan Serai itu tidak sampai setahun berkuasa. 47 kes Mahkamah Ahmad Zahid digugurkan. Katanya, saya yakin bukan ini negara yang kita idamkan. Jadi ahli politik boleh berbuat suka hati di mana letaknya keadilan dan integriti. Bekas Menteri Agama itu juga menganggap kerajaan tidak wajar terus mengelirukan orang ramai dengan dakwaan-dakwaan bagi membela diri dalam isu DNA Ahmad Zahid. Katanya, cukuplah spin.
Jika PHBN yakin Ahmad Zaid tidak bersalah, maka buktikan di mahkamah, itu yang rakyat dan PN tuntut. Ahmad Zaid didakwa di mahkamah beberapa bulan selepas PH membentuk kerajaan melalui PRU ke-14 pada 2018. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.